Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Insyaallah kita sambung muka surat 103. Tajuk kita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membai'ah. Sayyidina Ali dan Siti Fatimah radhiyallahu anhuma tidak lama sesudah itu lantas membai'ah, yakni mengangkat dan memberi suara setuju atas pengangkatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang pertama. Setelah beberapa hari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, lantas beliau memanggil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Hai Abul Hasan, apakah saudara tidak suka kalau saya menjadi khalifah mengganti Nabi?" Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak, demi Allah bukan begitu persoalannya. Saya bersumpah tidak akan memakai selendangku ini sebagai seorang yang kematian kecuali untuk hari Jumaat." Kemudian beliau membai'ah dan memberikan suara. Tarikhul Quran karangan Ibrahim Al-Abyari halaman 91. Ini dia punya nukilan lah. Tu janganlah kita nak bahas betul ke riwayat ni sahih ke tak, perawinya siapa. Itu panjang lagi bahasan dia. Cuma ni maksudnya memakai selendang tu seolah-olah macam ada adat orang Arab tu macam berkabung lah. Jadi seolah-olah macam dia ni macam tak setuju je ke khalifah ni. Macam ada isyarah pula dah kat situ kan. Beda dari maknanya dia bersedih lah di atas kematian Nabi. Dan dia kata dia tak akan pakai lagi melainkan pada hari Jumaat. Lepas tu dia bai'at. Memang ada isu ni, memang ada isu lah. Diceritakan dalam kitab-kitab isu lambat sikit bai'at lah. Kadang macam mengajuk lah kan. Macam korang ni apalah, jenazah Nabi pun korang tinggalkan. Sibuk duk pilih siapa nak jadi ketua, rebut kuasa. Mungkin terasa sikit lah kan. Tapi lepas tu okey dia bai'at balik. Tak adalah bermakna dia tak setuju. Kalau tak setuju tu Allahu a'lam. Dia boleh je lah dia jadikan alasan. Kalau dah nak jadikan alasan tu boleh je. Jadi bagi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, persoalan khalifah itu tidak menjadi satu keberatan. Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha meninggal dunia 6 bulan sesudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan 2 orang putera, iaitu Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Siti Fatimah radhiyallahu taala anha tidak terlibat sama sekali dalam persoalan Syiah ini, walaupun kemudian ada kerajaan Syiah di Mesir yang menamakan kerajaannya dengan kerajaan Fatimiyah. Buah nama. Ini perlu ditegaskan agar jangan ada prasangka bahawa Siti Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut dalam gerakan Syiah yang salah ini. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintah selama 2-3 bulan dan 10 hari. Beliau wafat pada bulan Jamadil Akhir tahun 12 Hijriah. Ini 6 bulan selepas Nabi wafat dia pun meninggal dunia. Itu yang apa ni, yang dia sedih. Lepas tu dia tertawa. Adalah hadis cerita tu kan. Terus Aisyah tanya, apa yang Nabi bisik kau sedih, lepas tu tiba-tiba kau tertawa pula. Jadi Usman dia kata pertama tu ialah Nabi kata mungkin Nabi akan tak lama tinggalkan dia lah, wafat. Dia sedih. Lepas tu Nabi kata engkau akan tak lama lagi engkau yang akan paling awal ikut aku. 6 bulan lepas tu dia pun meninggal. Muda lagi. Orang tinggal dunia seronok lah. Kalau kita meninggal dunia sedih. Maknanya dia tu lah, dia sedih sebab Nabi yang nak akan wafat meninggalkan dia. Nabi beritahu kata dia akan menyusul Nabi, kemudian dia gembira, seronok dapat apa ni, bertemu dengan Nabi di alam barzakh, di alien sana. Jadi maknanya belum sempat Syiah itu bangkit pun dia dah meninggal. Tiba-tiba nak nisbahkan kepada dia pula. Tak ada masalah. Macam mana orang Kristian anggap Nabi Isa sebagai Tuhan, bukan berarti dia mengaku tu Tuhan. Itu pun dijadikan alasan juga tu untuk dia
ketika dalam hadis syafa'atul uzma, Nabi Isa menolak untuk memohon syafaat. Alasan yang diberikan, maknanya kerana dia dianggap sebagai Tuhan ketika dia diangkat ke langit. Dia rasa bersalah. Jadi mana dia sendiri tak iktiraf benda tu. Jadi berarti kalau orang menganggap Nabi Isa Tuhan, bukan berarti dia sendiri mengangkat dia pun Tuhan juga. Begini Fatimah, kalau Syiah anggap dia sebagai ketua ke ibu Syiah ke dan sebagainya, tak bermakna dia sendiri yang iktiraf benda tu. Pada ketika beliau mulai sakit, sesudah mesyuarat dengan para sahabat Nabi yang lain, beliau mengusulkan untuk pengganti beliau sahabat Nabi yang utama, iaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini Abu Bakar lah. Abu Bakar merintah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari, kemudian wafat pada Jamadil Akhir. Lepas tu dia mengusulkan supaya yang akan ganti dia Sayyidina Umar. Calon dimajukan atau diajukan lah oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala ini diterima oleh seluruh kaum muslimin, termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu karamallahu wajhah. Mereka semuanya membai'ah, mengangkat dan menyetujui bahawa khalifah kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada ketika itu tidak seorang pun sahabat Nabi yang tampil ke muka untuk mencalonkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Begitu juga tidak seorang pun yang mengatakan bahawa Nabi ada berwasiat supaya khalifah pengganti beliau adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dalam masa pemerintahannya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah pergi ke Baitul Maqdis untuk menyaksikan penyerahan kota itu ke tangan orang Islam dari kerajaan Romawi Timur. Maka untuk pengganti beliau di Madinah selama dalam perjalanan beliau memilih Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar pergi ke Baitul Maqdis untuk ketika itulah penyerahan Baitul Maqdis ke tangan umat Islam. Kisah dia menarik sebenarnya, panjang, tapi masa tak mengizinkan lah. Lari fokus nanti. Dan ketika dia tinggalkan Madinah, dia lantik Sayyidina Ali jadi pengganti di sementara lah, naib dia. Kejadian ini adalah satu fakta bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu taala adalah orang yang patuh kepada khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pemerintahan Sayyidina Umar berjalan selama 10 tahun 6 bulan. Beliau wafat tanggal ataupun tarikh 16 Zulqaidah tahun 23 Hijriah. Sebelum beliau pulang ke rahmatullah, maka beliau menunjuk sebuah panitia untuk memilih pengganti beliau sebagai khalifah yang ketiga sesudah Nabi. Anggota panitia itu adalah yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, dan Abdullah bin Umar anak dia radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala mewasiatkan agar panitia ini memilih salah seorang daripadanya menjadi khalifah ketiga kecuali anaknya Abdullah bin Umar jangan dipilih. 7 orang ni kan. Jadi pilih antara 6 tu. Anak aku jangan. Suruh dia duduk tengok aja. Kalau kita, kalau boleh anak aku lah. Setelah Sayyidina Umar wafat, maka panitia ini termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sidang memilih khalifah, kemudian jatuhlah pilihan ke atas Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Melihat kejadian sejarah ini, bertambah yakinlah kita bahawa Nabi tidak ada berwasiat supaya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu menjadi pengganti beliau. Kerana andai kata wasiat itu ada, tentulah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu akan mengemukakannya dalam mesyuarat panitia pemilihan khalifah yang ketiga ini, apalagi beliau ikut menjadi anggota panitia itu. Dan lagi, andai kata ada wasiat itu, sudah tentu beliau tidak akan memilih Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu membai'ah kepada 3 orang khalifah sesudah Nabi, Khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Kesimpulannya, dapatlah dikatakan bahawa Sayyidina Ali bukanlah kaum Syiah yang berpahaman bahawa Nabi Muhammad SAW berwasiat supaya pengganti beliau adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, tetapi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu termasuk golongan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berfaham dengan dan beriktikad bahawa khalifah-khalifah itu harus dipilih dengan jalan syura, dan bahawa khalifah-khalifah itu orang biasa, bukan Nabi, bukan pengganti Nabi, dan bukan pula maksum, bukan pula penerima wahyu lagi sebagai yang difahamkan kaum Syiah yang salah itu.
Ini semuanya dia nak terangkan bahawa Saidina Ali itu sendiri tak berfahaman seperti mana fahaman Syiah. Dia sendiri, yang orang yang diagung-agungkan itu sendiri tak berfahaman seperti itu. Tetapi orang-orang yang datang setelah itu pun yang datang setelah itu yang mendakwa seperti itulah. Dia nak jelaskan di situlah. Abdullah bin Sabah biang keladi gerakan Syiah. Biang keladi apa biang keladi? Kalau kita Malaysia, biang keladi ni lain mana dia? Biang keladi tu gatal lah. Lelaki biang keladi, gatal dengan perempuan. Di sini biang keladi itu maknanya wallahu alam. Ada seorang pendeta Yahudi dari Yaman masuk agama Islam, namanya Abdullah bin Sabah. Ini punca segala-galanya. Abdullah bin Sabah. Sesudah ia masuk Islam, lantas datang ke Madinah pada akhir-akhir tahun kekuasaan Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu sekitar tahun 30 Hijriah. Pendeta Yahudi dari Yaman masuk agama Islam. Pendeta Yahudi dari Yaman masuk Islam. Ketika itu zaman Sayyidina Uthman jadi khalifah, lebih kurang tahun 30 Hijriah. Orang ini kebetulan tidak begitu mendapat penghargaan dari Khalifah Uthman radhiyallahu ta'ala anhu dan orang-orang besar di Madinah sebagai yang diharapkannya. Biasanya kan kalau PM datang ziarah mau tembakkan meriam ke jet TDM kan. Zaman tu dia datang, zaman tu tak ada sambutan meriah pun yang diharapkan tu. Ia menyangka pada mulanya bahawa kalau dia datang ke Madinah ia akan disambut dengan kebesaran sebab dia adalah seorang pendeta besar dari Yahudi Yaman yang masuk Islam. Dahlah ketua pendeta yang Yahudi masuk Islam lah tu. Ini mesti disambut ni. Jadi sambutan dingin saja, tak ada sambutan langsung kot. Harapannya ini meleset, maka kerana itu ia kesal. Kesal, kalau kita kesal tu macam menyesal, ni kesal marah. Orang Indonesia kalau kesal marah. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahawa masuknya Abdullah bin Sabah ke dalam Islam adalah bertujuan untuk mengacau Islam dari dalam, kerana ia tak sanggup mengacau Islam dari luar. Wallahu alam, zahirnya begitulah. Zahirnya macam tu. Pada mulanya ia benci kepada Khalifah Sayyidina Uthman kerana Khalifah tidak menyambutnya. Ia membangunkan gerakan anti Sayyidina Uthman dan berusaha meruntuhkannya dan menggantikannya dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu orang yang berjiwa pemimpin ni masalah. Ada masalah tapi bukan dari semua sudut lah. Bukan, betul belum tak boleh ke berjiwa pemimpin? Masalahnya bila dia tak diiktiraf. Itu masalah. Orang besar, orang berjiwa besar ni, selalunya yang menimbulkan masalah dalam dunia ni orang berjiwa besar. Semua ni kebanyakan. Bila dia punya tu dia tak dipandang. Padahal dia ada jiwa kepimpinan tu, disuka, dia nak memimpin. Nak dihargai lah, nak dianggap, at least dikenali. Tiba-tiba bila dia tak diperlakukan seperti itu, bahkan tak dilayan, maka dia akan buat benda yang sama kepada dia punya saingan dia lah. Itu biasalah. Politik kan. Jadi dia usaha untuk provoke lah, dia nak provoke supaya orang benci sana Uthman. Usaha Abdullah bin Sabah ini mendapat pasaran, mendapat sambutan, dan sekarang mendapat like di kota-kota besar umat Islam ketika itu seperti di Madinah, di Mesir, di Kufah, di Basrah dan lain-lain. Kerana kebetulan orang-orang sudah banyak pula yang tidak sesuai dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, kerana beliau menghilangkan cincin stempel, cincin cap atau lambang kerajaan Nabi Muhammad SAW, dan juga beliau banyak mengangkat orang-orang dari suku beliau, iaitu orang-orang Bani Umayyah, menjadi ketua-ketua daerah. Kronism. Jadi tuduh kronism.
Semua ketika Sayyidina Umar yang Sayyidina Umar lantik jadi gubernur lah. Bila kerajaan Islam luas satu dunia, 2/3 dunia, so kawasan yang dijajah tu mesti ada wakil yang akan merintah, dipanggil gubernur. Semua sahabat-sahabat Nabi dilantik lah, yang layak lah Sayyidina Umar lantik. Ketika dia jadi khalifah, dia pecat semua yang Sayyidina Umar lantik dan dilantik orang dia dari kalangan Bani Umayyah. Sayyidina Osman ni Bani Umayyah. Antaranya Muawiyah lah. Lepas tu Muawiyah jadi gubernur di Syam dan dia kuasa dia besar. Lepas tu berlakunya bila Sayyidina Osman kena bunuh tu, Muawiyah tak puas hati kenapa Sayyidina Ali tak selesaikan kes tu. Itu lepas ni nanti. Jadi ada dua sebab. Satu, hilangkan cincin tu ni masalah. Macam mana boleh dia hilangkan cincin? Itu sejarah lagi lah nak kena baca. Kan jatuh dalam telaga apa ke, cari sampai tak jumpa dah. Memang Allah takdir tak akan hilang. Apa orang kata petanda fitnah akan berlaku lah. Dan masalah kronisme dia lah. Tapi adakah betul dia kronisme atau tidak, atau kronisme tu tak dibenarkan sama sekali dalam Islam, itu pembahasan lain lah. Itu pembahasan lain. Dia bukan masalah kronisme tak kronisme. Kalau orang tu memang layak, memang Nabi kronisme lah. Dua pak mentua, dua menantu dia. Orang akan kata lah, walaupun bukan Nabi lantik pun, tapi khalifah, 2 pak mentua, 2 menantu. Abu Bakar dengan Umar, pak mentua. Nabi kahwin dengan Aisyah, Nabi kahwin dengan Hafsah. Dan 2 menantu, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. Tak kronisme lagi tu. Walaupun bukan Nabi yang lantik, tapi sejarah menunjukkan bahawa yang mewarisi semuanya kroni. Tu dalil tu kukuh tu. Sayyidina Osman pun sama lah, pak lantik semua kroni ya. Confirm lah, kalau orang dapat jawatan nak bagi siapa lagi, bagi orang lah. Ada 2 kemungkinan lah, orang yang dilantik tu buat elok atau buat sebaliknya. Tapi kalau yang buat elok tu ataupun buat tak elok sekalipun, kalaulah kroni kita, tak apalah, kroni kita je pun. Betul? Kalau orang lain buat tak elok, tu lah kau, bagi orang lain lagi. Betul? Apa pun orang akan lantik dia punya orang terdekat dengan dia lah, anak ke siapa ke. Kalau tak buat baik pun, alah, anak je. Anak nak buat macam mana lagi? Kalau orang lain buat tak elok, kan kesan dia lagi menyesal, betul? Tapi kalau anak sendiri buat tak elok pun tak apalah, anak kita pun, kawan lain. Unsur tu memang ada lah pada semua manusia. Tapi Sayyidina Umar jelas lah, anak aku jangan lantik itu jelas. Sayyidina Osman dia, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dia jelas. Demi untuk menjatuhkan dan mengalahkan Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Sabah pergi ke Mesir, Kufah, Basrah dan lain-lain untuk membikin propaganda tentang keagungan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. So dia dapat baca lah. Kalau dia condemn Sayyidina Osman sahaja tak cukup kuat, dia kena naikkan satu tokoh lagi sebagai saingan. Akhirnya dia melambung-lambungkan Sayyidina Ali lah. Dia yang lebih layak, dia ahlul bait, dia tu, dia ni, dia tu, dia ni. Dari situ dah mula, bibit-bibit tu dah mula, walaupun nanti akhirnya yang akan muncul dulu Khawarij, baru Syiah. Tapi bibit Syiah tu dah mula. Lepas tu dia pengarang ni dia mulakan dengan bahas Syiah. So, bibit dia daripada awal lagi. Abdullah bin Sabah dia punya angkara. Abdullah bin Sabah sangat berlebih-lebihan mengagungkan Sayyidina Ali dan sangat berani membuat hadiah-hadiah palsu yang bertujuan mengagungkan begitu rupa dan merendahkan Sayyidina Osman, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum, iaitu khalifah-khalifah yang terdahulu. Di antara ajaran Abdullah bin Sabah ialah al-wisayah. Artinya al-wisayah ialah wasiat. Ya, Nabi SAW berwasiat kepada khalifah atau imam sesudah beliau ialah Sayyidina Ali. Dia yang viral kan benda ni lah. Ramai pula like. Sayyidina Ali kadang-kadang digelari dengan al-wasi, iaitu orang yang diberi wasiat. Kemudian ar-raj'ah. Ar-raj'ah berarti kembali, reincarnation lah, reincarnation, kembali semula. Bin Sabah mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak boleh
kalah dari Nabi Isa AS. Kalau Nabi Isa akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan, maka Nabi Muhammad SAW lebih patut kembali. Sayyidina Ali pun akan kembali ke akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Ia tidak percaya bahawa Sayyidina Ali mati terbunuh, beliau masih hidup katanya. Makam ni tak ada kan? Makam Sayyidina Ali sampai sekarang tak jumpa. Menguatkan lagi hujah. Berkata seorang ahli tarikh, ahli sejarah, Ibnu Hazm Al-Andalusi, bin Sabah mengatakan pada ketika dikhabarkan kepadanya bahawa Sayyidina Ali telah meninggal kerana ditusuklah oleh Abdul Rahman Muljam, seorang khawarij. Nanti dia cerita lepas ni. Ia berkata, kalau kamu bawa otaknya 1000 kali kemari, saya tidak akan percaya bahawa dia telah meninggal. Ia belum mati sebelum ia memenuhi dunia ini dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi orang dengan kezaliman. Abdullah bin Sabah mengajarkan bahawa Sayyidina Ali belum mati tetapi bersembunyi dan akan kembali pada akhir zaman. Dia akan berada di atas awan macam penjejak awan. Lepas tu dia akan menyeru. Nanti ada belakang-belakang lagi. Dan dia orang tafsirkan surah Yusuf tu. Sayyidina Ali berada atas awan tu akan menyeru kepada Ahlul Bait. Sekarang waktu akan muncul imam di kalangan kita, ikutlah dia. Tunggu. Dalam muqaddimah Sahih Muslim tu dia cerita hadis-hadis, antara hadis palsu yang disebarkan oleh kelompok Syiah. Imam Mahdi tu dia. Imam Mahdi itu keturunan dia lah. Yalah, tapi walaupun Sayyidina Ali akan muncul akhir zaman, tapi Imam Mahdi lebih diutamakan. Tak, maksud dia macam ni, Imam Mahdi itulah lantikan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akan duduk di atas awan, akan kata, inilah Imam Al-Mahdi itu, bukan dia sendiri, dia Tuhan. Duduk atas awan. Telah keluar Imam Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu daripada golongan Syiah lah. Dia yang akan umumkan. Syiah Imamiyah. Dia ada hadis itu dalam mukadimah Sahih Muslim, salah antara hadis-hadis palsu yang disebarkan dalam Syiah. So dia yang akan umumkan Imam Mahdi. Imam Mahdi itulah, yang Imam Mahdi itu maknanya akan datang daripada dia. Mana Imam Mahdi itu Imam Syiah. Dia orang etikad Imam Mahdi itu imam dia. Imam Syiah. Nabi pun katakan Imam Mahdi daripada keturunan Hasan. Ya, jelas lah. Tapi daripada geng dia lah. Daripada geng dia. Dia tengoklah sebut daripada geng mana. Ada nanti dia tafsirkan Al-Quran tu, mana yang akan membuat pengumuman daripada awan tu. Ajaran ini dibawanya dari kepercayaan kaum Yahudi yang mengajarkan bahawa Nabi Ilyas juga belum mati. Ajaran Ibnu Sabah inilah yang kemudian menjadi kepercayaan kaum Syiah bahawa seorang imamnya yang penghabisan belum mati. Sekarang masih bersembunyi dan ia akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Lihat kitab Fajar Islam karangan Ahmad Amin halaman 270 ni, majalah masyhur di Mesir. Itulah dia punya propaganda dia. Sayyidina Ali, dia seolah-olah Nabi Isa diangkat ke langit, Sayyidina Ali bersembunyi. Tak tahulah di sini dia guna perkataan bersembunyi. Kalau kita Arab betul tu tak pastilah digunakan perkataan apa. Nanti akan kembali semula. Ketuhanan Ali, itu dia. Ibnu Sabah juga mengajar bahawa dalam tubuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersemayam unsur ketuhanan yang telah bersatu padu dengan tubuh Ali. Kerana itu beliau mengetahui segala yang gaib. Kerana itu selalu menang dalam peperangan melawan orang kafir. Suara petir adalah suara Ali dan kilat adalah senyuman Ali. Pendeknya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu diangkat oleh Ibnu Sabah oleh orang Syiah, kemudian di atas kedudukan Tuhan, na'udzubillah. Dia memang itulah daripada Yahudi pergi kepada Nasrani. Pahaman tajsim ni asalnya Yahudi ya. Pahaman tajsim. Kemudian Yahudi, kalau Nasrani dia ada otor sikit. Dia fahaman yang Trinity tu kan, dia panggil aqnum salasah tu. Aqanim salasah.
So dia menganggap Tuhan ni sifat. Tuhan ni sifat bukan zat. Sebab tu kita dalam sifat 20 kita, Allah tu qiyamuhu binafsih, maknanya menafikan Allah tu bukan sifat. Allah tu zat, sebab sifat tidak boleh qiyam binafsih. Sifat qiyam bi ghairih, dia terpaksa menumpang di zat. So dia tak boleh qiyam binafsih. So kita kata Allah Taala qiyam binafsih, maka dia zat. Zat Allah bukan sifat. Itu nak menolak, antaranya nak menolak Nasrani punya dakwaan. Dan Allah Taala dia oknum yang tiga tu, salah satu ilmu, hayah dengan kudrah. Tiga. Yang maka yang akan masuk kepada Sayyidina Nabi Isa tu sifat hayah, sifat ilmu Allah. Sifat ilmu Allah tu yang menumpang zat Nabi Isa. Maknanya dia ada kepercayaan bahawa sifat itu boleh berpindah randah. Kita dalam matalib sab'ah tu kan, Arab itu mustahil dia intiqal, salah satunya. Mustahil qiyam binafsi, mustahil dia bersembunyi, mustahil dia intiqal, itu semuanya mustahil. Dan mustahil dia qadim dan sebagainya. Tapi dia orang percaya sifat boleh berpindah randah. Sifat boleh berpindah. Jadi ya, sifat Allah tu yang oknum, yang ilmu tu masuk ke dalam Nabi Isa. Jadi mana masuk kepada Nabi? Masuk kepada Sayyidina Ali pula. Kalau boleh masuk kepada Nabi Isa, boleh juga masuk kepada Nabi Sayyidina Ali. Itu memang asal kefahaman Yahudi dengan Nasrani. Yang telah ubah-ubah daripada yang asal, Taurat dan Injil yang asal. Ibnu Sabah inilah orang yang menaburkan fahaman Syiah, iaitu yang keterlaluan dalam mengagungkan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Malu melihat ganjilnya pelajaran-pelajaran Ibnu Sabah ini, maka sebahagian kaum Syiah mengatakan bahawa Abdullah bin Sabah itu sebenarnya orangnya tidak ada. Khabar itu hanya dibuat-buat saja oleh orang anti Syiah. Tetapi menurut Ahmad Amin, pengarang kitab Fajar Islam tu, keingkaran orang-orang Syiah sekarang tidak beralasan, kerana kitab-kitab sejarah Islam yang lama menetapkan adanya Abdullah bin Sabah ini. Kaum Syiah mendustakan adanya Ibnu Sabah kerana malu melihat ajaran-ajarannya yang keji ini. Ini salah satu daripada taktik orang yang bila nak menafikan, dia nafikan orangnya. Dia nafikan, mana ada wujudnya Abdullah bin Sabah, tak wujud. Sama juga yang Mujassimah sekarang ni. Sampai ada yang tahap tak ada dalam sejarah Islam yang berfahaman Mujassimah tu, tak ada. Tak ada langsung. So tak ada. Ini satu yang direka-reka saja. Ya, direka-reka lalu dituduh kepada orang yang ikut salaf sebagai Mujassimah. Kat situ dia punya kan gitu, maknanya menuduh Asy'ariyah ni, menuduh orang yang pegang dengan salaf ni Mujassimah. Kerana sengaja nak melariskan mazhab dia, dia tuduh orang yang berpahaman salaf ni sebagai Mujassimah, padahal Mujassimah tu tak wujud pun. Itu dakwaan sebahagian Wahabi, sebahagian tak wujud langsung Mujassimah, dibuat oleh Asy'ariyah saja supaya nak melariskan mazhab Asy'ariyah tu, dituduh. Padahal orang tu pegang dengan Quran hadis salaf, dituduh Mujassimah, tak wujud Mujassimah, mengingkari Mujassimah. Ada dalam maqalat penuh kan, tipu. Sama dalam sejarah mengatakan Abdullah bin Sabah tu penuh semua kita sejarah nukilkan tentang Abdullah bin Sabah. Dia nak cara, antara satu cara dia nafi kan, katanya tak wujud Abdullah bin Sabah ni, ini semua saja nak anti Syiah, nak lariskan mazhab Sunni dia kata dia buat cerita. Itu taktik lah. Tetapi pengarang kitab Syarah Nahjul Balaghah, Ibnu Abil Hadid, seorang ulama yang pengarang ulung dari kaum Syiah Al-Mu'tazilah. Syiah Mu'tazilah, dia ada dipanggil kawin, dipanggil hybrid ataupun apa lagi istilah dia. Dia sebenarnya ada orang itu kadang-kadang dia tak sepenuhnya Syiah, dia campur-campur. Contohnya macam At-Tusi ni alamah muhakkik dari segi ilmu dia hebat. Tapi dia ni kejap ada fahaman dia Syiah pun boleh, Mu'tazilah pun boleh, falsafah pun kadang-kadang dia ikut dia punya, suka-suka dia. Ada sebahagian faham dia ikut Syiah, sebahagian faham dia ikut Mu'tazilah, dan kebanyakan dia bela falsafah. Itu At-Tusi. At-Tusi ni muhakkik. Ulama kita Imam Syamsuddin Asfahani ada mensyarahkan kitab Imam Tusi. Dia panggil Syarah Qadim ala Tajrid. Kitab At-Tajrid tu karangan muhakkik
Tusi. Ilmu hebat, cuma dia itulah falsafah Syiah Mu'tazilah. Imam kita Syairah, so dia panggil Syamsuddin Asfahani, mengarang kitab Syarah Qadim Alat Tajrid, kalangan Imam Tusi. Maksudnya ada orang dia rojak dia macam-macam pahaman, ikut dia yang dia rasa hujah ni kuat, dia pegang. Zaman sekarang pun ada, contohnya Hasan Saqaf tu, ada ahli sunnah pun ada, pahaman Syiah pun dia pegang, pahaman Mu'tazilah pun dia pegang, campur-campur rojak. Nah, Hasan Saqaf. Dan di antara Ibn Arabi, tetapi pengarang kitab Syarah Nahjul Balaghah Ibn Abil Hadi, seorang ulama yang berpengarang ulung dari kaum Syiah Mu'tazilah, wafat tahun 656 Hijriah, mengakui adanya Abdullah bin Sabah ini adalah seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam yang mengobarkan fahaman Syiah Sabaiyah. Lihat sejarah, lihat Syarah Nahjul Balaghah juzuk 8 halaman 120. Dan di antara gembong Syiah Sabaiyah ini terdapat seorang yang bernama Mughirah bin Sa'id yang memfatwakan bahawa zat Tuhan bersemayam dalam tubuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau dapat menghidupkan kembali Ad dan Samud. Dia bersemayam di dalam tubuh. Manifestasi apa istilah dia tu? Manifestasi masuk tubuh dalam badan. Satu reinkarnasi, penjelmaan semula untuk manifestasi itu boleh masuk dalam tubuh. Tak ingat istilah dia. Dan pula terdapat seorang jagoh Syiah yang bernama Ishaq bin Zaid yang memfatwakan bahawa orang-orang Syiah yang sudah sampai ke derajat yang tinggi sudah habis taklif baginya, iaitu tidak perlu sembahyang, puasa dan lain-lain. Lihat Syarah Nahjul Balaghah juzuk 8 halaman 122. Itu bukan saja Syiah, ramai sekarang ni yang tak wajib sembahyang. Di Malaysia dia panggil Batiniah. Batiniah, main batin je, kulit-kulit tak main, batin isi je. Nanti ada isu yang hangat lagi tu, jadi timbul soalan tu. Qul huwallahu ahad. Boleh dipastikan bahawa Abdullah bin Sabah penggerak yang pertama dan yang utama untuk berontak terhadap khalifah ketiga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala. Nasib Abdullah bin Sabah ini pada akhir hayatnya menjadi orang buangan yang dibuang oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah sesudah beliau menjadi khalifah. Pada satu hari ia datang kepada Sayyidina Ali dan mengatakan kepada beliau, Anta, engkau, yakni engkaulah Tuhan yang dikehendaki. Anta. Jangan huwa sudah. Anta, engkau adalah engkau. Maknanya engkau tu Tuhan. Sayyidina Ali marah kepadanya dan ditangkap lalu dibuang ke Madain. Lihat Al-Milal wal Nihal. Ni karangan Imam Syarastani. Juzuk 1 halaman 174. Gerakan Syiah pada masa 3 orang khalifah. Dapat dipastikan sekali lagi bahawa pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala, iaitu dari tahun 11 hingga 13 Hijriah, begitu juga pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, iaitu tahun 13 sampai 23 Hijriah, gerakan dan faham Syiah tidak ada. Kerana zaman itu zaman yang paling dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orangnya adalah sahabat-sahabat Nabi yang berilmu dan tidak mudah dikotak-katik oleh fahaman sesat. Para sahabat yang terkemuka dan jumhur umat Islam, yakni jumhur artinya orang-orang yang besar, yang banyak. Jumhur maksudnya majoriti lah, tidak menerima fahaman Syiah ini, apalagi fahaman yang akan menentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka semua berpendapat bahawa pengangkatan Khalifah Abu Bakar adalah sah, pengangkatan Sayyidina Umar adalah sah, pengangkatan Uthman adalah sah, dan Nabi Muhammad SAW tidak ada berwasiat tentang siapa yang akan ganti beliau dan kalau berpulang ke rahmatullah. Mereka berpendapat bahawa pengangkatan secara syura ni maknanya ahli anggota majlis mesyuarat lah. Syura tu maksudnya ahli, dia ada beberapa orang ahli anggota yang akan bermesyuarat untuk atas satu-satu keputusan. Itu panggil syura. Cara mesyuarah pada pertemuan Saqifah Bani Sa'idah adalah sesuai dengan tuntunan Islam, iaitu musyawarah yang dituntut oleh agama dalam Al-Quran surah
Syura ayat 38. Wa amruhum syura bainahum ataupun wasyawirhum fil amr. Ada dua ayat. Khalifah berganti dari Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidina Osman bin Affan dari tahun 25 Hijriah sampai 35 Hijriah. Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu adalah seorang yang soleh, yang sibuk bukan sahaja mengatur negara dan pemerintahan, juga sibuk mengumpul ayat-ayat suci Al-Quran sehingga dijadikan satu mushaf yang sampai sekarang dinamai Mushaf Utsmani sebagai kitab suci yang ada sampai sekarang. Di asalnya kan Abu Bakar, lepas tu Umar di tangan Hafsah, lepas tu bila sampai Sayyidina Osman, dia kumpulkan semua mushaf yang ada, dia bakar. Dia ambil satu, dia buat 7-8 salinan, hantar ke seluruh benda-benda besar pemerintahan Islam. Sebab ketika zaman tu dah mula ada khilaf dalam bacaan. Akhirnya dia buang semua mushaf-mushaf yang tidak sesuai dengan bacaan Quraisy. Dia bakar semua, kemudian daripada satu mushaf yang asal yang Quraisy punya, dia dia tulis semula zaman tu kan, tulis semula dalam 7-8 buah untuk disebarkan, dihantar ke negara-negara besar lah, macam di Syam, di Mesir, di Baghdad dan sebagainya. Di Mekah, Madinah. Di mana dia sampai sekarang yang kita pakai ni dipanggil Mushaf Utsmani. Atas nama dia yang mengemaskinikanlah Al-Quran supaya tidak ada khilaf. Pada 5 tahun yang akhir dari kekuasaan Sayyidina Osman bin Affan, iaitu dari tahun 30 Hijriah sampai 35 Hijriah, faham Syiah muncul dan mula mendapat perhatian juga. Maka berkobar-kobarlah fahaman anti Osman, anti khalifah-khalifah yang dahulu. Mereka menyatakan bahawa yang berhak menjadi khalifah sesudah wafatnya Nabi SAW adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Abu Bakar telah merampas hak khalifah yang sah. Begitu juga penggantinya iaitu Umar dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka kaum Syiah tidak mahu mengucapkan radhiyallahu ta'ala anhu untuk Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tetapi mereka mengutuk ketiga-tiga khalifah dengan mengatakan qatallahu man qatala ahlul bait. Artinya qatala tu membunuh atau memerangi ya. Di sini dia kata mengutuk. Allah bagi orang yang memerangi ahlul bait keluarga Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Taala memerangi orang yang memerangi ahlul bait. Maksudnya merampas lah. Mereka menuduh bahawa Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah orang-orang yang memerangi kaum Nabi, memerangi ahli bait. Abdullah bin Sabah ialah pendeta Yahudi yang masuk Islam pada tahun 35 Hijriah. Abdullah bin Sabah seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam, memainkan peranan yang penting dalam pemberontakan ini. Itulah namanya biang keladi. Jadi wallahu alam, saya pernah dengar ada kawan cerita dia pernah pergi Iran. Jadi dalam FM dia, radio dia, Ikim dia lah. Alah, lagi marah Ikim. Tak panggil dia. Dalam radio-radio pagi-pagi, DJ dia memulakan dengan la'anallahu ala Abu Bakr wa Umar. Setiap pagi dia akan mulakan rancangan. Bila dia masuk tugas jadi DJ, dia akan puji Sayyidina Ali, lepas tu mengatakan moga-moga Allah melaknat Abu Bakar dan Umar setiap pagi. Dia terkejut juga dia dengar sampai tahap tu. Dalam radio DJ dia pun sebut benda tu. Setiap hari dia sebut semoga Allah laknat Abu Bakar dan Umar. Sekarang ni Allah alam, siapa pernah pergi Iran mungkin tahu lah kot. Tapi janganlah jadi singgah di pasar mutaah, kacau. Bayar RM30, RM40 masuk dalam mutaah. Ada pasar dia, pasar mutaah. Nikah mutaah tu dia ada tempat dia lah, mall dia. Masuk, bayar. Nak berapa? Sehari, 3 hari, 10 minggu, sebulan, bayar. Ada package dia. Kahwin mutaah Rupiah. Dekat je lagi habis dia. Sekarang sampai sekarang masih ada lagi. So jangan pergi lah. Yang tak kuat tu jangan pergi ya. Apalagi yang tak kahwin jangan. Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah. Pada ketika itu setelah khalifah yang ketiga mati terbunuh, maka kaum pemberontak begitu juga umat Islam yang tidak memberontak sepakat untuk mengangkat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang keempat.
Sayyidina Ali bagi kaum Syiah adalah khalifah yang pertama kerana mereka tidak mengakui khalifah-khalifah yang bertiga lebih dahulu. Tetapi bagi umat Islam, kaum Ahli Sunnah wal Jamaah, Sayyidina Ali adalah khalifah yang keempat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah bagi kaum Ahli Sunnah tidaklah dianggap orang bersalah kerana Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengakui dan memberikan suara kepada khalifah-khalifah yang terdahulu, baik kepada Abu Bakar maupun Umar dan Uthman radhiyallahu anhum. Beliau bukan orang Syiah. Hanya kaum Syiah saja yang mengagung-agungkan beliau melebihi dari semestinya. Umpamanya dikatakan bahawa Sayyidina Ali itu imam yang mendapat wahyu dari Tuhan, imam yang berpangkat kenabian, bahkan ada yang di antara orang Syiah yang mengatakan bahawa beliau pada hakikatnya adalah Nabi yang dituju oleh Tuhan, tetapi Jibril tersalah memberi wahyu sehingga diturunkannya kepada Muhammad. Dan lain-lain dongeng kaum Syiah. Jibril pun boleh silap. Baiklah, khalifah sekarang dipegang oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah dari tahun 35 hingga 40 Hijriah. Pada masa Khalifah Ali terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Golongan-golongan timbul pada zaman Sayyidina Ali. Betul nak baca ni, panjang ni. Maknanya lebih kurang dalam 3 jam lebih. Tak ada nak khatam ni. Tak apa. Pelan-pelan kaya insya-Allah. Saya tak boleh nak explain lebih-lebih, jadi makin drag masa panjang. Golongan-golongan yang timbul pada zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjadi khalifah lah masa tu. Pada masa pemerintahan Sayyidina Ali karamallahu wajhah terjadi hal-hal yang sangat mengecewakan umat Islam, bukan disebabkan Sayyidina Ali tetapi akibat situasi dan kehendak sejarah yang sudah akan berjalan begitu, takdir Allah lah. Senang cerita. Ada 4 golongan. Yang golongan Syiah dan sebahagian kaum Ahli Sunnah di Madinah dan lain-lain kota yang menyokong pengangkatan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. B. Golongan Sayyidina Muawiyah ibnu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, wali atau gubernur yang diangkat oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu di Damsyik atau di Damaskus, Syria, yang tidak mengakui Khalifah Ali dan menganggap Sayyidina Ali bersalah dan ikut campur dalam pembunuhan terhadap Sayyidina Uthman. Ini fihi nazar. Dia kata Muawiyah bersama dengan tidak mengakui Khalifah Ali dan menganggap Sayyidina Ali bersalah dan ikut campur dalam pembunuhan terhadap Sayyidina Uthman. Ini perlu dikaji semula ni. Betul ke Muawiyah tidak menganggap khalifah? Itu satu poin. Yang dia datang tu untuk menuntut supaya Sayyidina Ali menjalankan hukum qisas kepada pembunuh Sayyidina Uthman tu. Itu hal lagi tu. Di sini dia kata langsung tak iktiraf Sayyidina Ali jadi khalifah pula. Wallahualam, ni mana ini bukanlah ni satu-satunya rujukan kita Saya pesan pada awal. Ini bukan satu-satunya kita punya rujukan, perlu dirujuk lagi kitab-kitab yang lain. Dan saya tak takhasus dalam sejarah lah. Saya tak tumpukan untuk membaca semua kitab-kitab sejarah yang berkaitan dengan masalah ni. Belum lagi lah duk sibuk dengan akidah, fiqh, hadis dan lain-lain. Mungkin depan ni terpaksa cek betul-betul. Sebab sampai zaman sekarang pun masih ada ulama-ulama besar yang menentang Muawiyah, macam-macam. Antaranya Hasan Saqaf sendiri ataupun Syekh Said Mamduh pun bertahan juga dia punya kritikan terhadap Muawiyah tu. Kita Ahli Sunnah tak campur tangan, tu je. Ahli Sunnah kita bos dengan bos, kita kuli je, kita tak campur tangan lah. Gajah dengan gajah gaduh, kita semut usaduh buat hal. Lagi kena pijak dengan dua-dua pijak kita, habis apa tak dapat. Jadi ini orang besar lah, orang yang dapat title radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita nak kata pengecualian tu siapa kita kan, nak kecualikan yang tu, kecualikan yang ni. Ahli Sunnah dalam bab ni kita tak campur tangan, maksudnya kita tak menyalahkan yang tu, membenarkan yang ni betul, yang ni salah, yang ni kafir, yang ni tak. Itu masalah sesama sahabat. Itu Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum wa radu'an Quran wa laqad afa ankum, sungguh Allah telah memaafkan mereka. So tak tahulah dia tak mengaku khalifah ke tak, itu ada beberapa version lah, ada beberapa versi.
menilainya kerana tindakan ke atau daripada qaul, itu perlu dikaji semula. Adakah ada qaul yang sahih keluar daripada mulut Muawiyah mengatakan aku tidak mengiktiraf Sayyidina Ali sebagai khalifah? Okey, ya, hatu burhanakum lah tu. Ataupun dia cuma masalah dia itulah sebab Sayyidina Osman ni Bani Umayyah, Muawiyah Bani Umayyah. Orang Arab ni dia punya kabilah tu kuat, dia punya orang kata nak kata asabiah tu tak lah kot, Allah malam boleh juga kot, tapi memang kuat lah. Jadi sebenarnya asalnya dia menuntut Sayyidina Ali sebagai khalifah untuk menjalankan pengadilan, mencari pembunuh Sayyidina Osman, lalu mengenakan hukum qisas. Kau khalifah, kau tanggungjawab untuk. Jadi kalau dia tak menganggap Sayyidina Ali khalifah, kenapa dia menuntut Sayyidina Ali untuk settlekan kes tu? Kan dia buat sendiri. Betul. Kalau dia tak mengiktiraf Sayyidina Ali jadi khalifah, kenapa dia salahkan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali pun lantik dia punya qadi dia, qadi Shuraih untuk selesaikan masalah tu. Cuma panjanglah, lepas ni dia cerita nanti di mana Sayyidina Ali tak dapat nak selesaikan isu tu. Tapi dia kata menuduh Sayyidina Ali ikut campur dalam pembunuhan tu satu hal lagi. Padahal Sayyidina Ali minta izin kepada Sayyidina Osman untuk bunuh semua kelompok tu. So Sayyidina Osman kata, tak payah. Aku teringat kata-kata Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Nabi kata, aku akan mati dalam keadaan aku sedang membaca Quran dan aku dibunuh ketika itu, dan darah aku akan terpercik kepada Quran. Dan aku rasa masanya dah sampai. Masanya dah, sebenarnya tak guna, sia-sia saja engkau pergi bunuh semua tu. Sayyidina Ali kata, kalau kau izinkan wahai Osman, aku akan bunuh semua ni. Dia kan panglima, pahlawan, takut apa dia. Dekat 100 kabilah tu dah kepung kediaman Sayyidina Osman. Nak bunuh dia, nak suruh dia letak jawatan daripada khalifah, hasil Abdullah bin Sabah. Jadi Sayyidina Ali jumpa dia, Sayyidina Ali kata, kalau kau izinkan aku bunuh semua ni. Yang itulah kabilah-kabilah yang kepung kediaman Sayyidina Osman tu. Dia minta izin untuk bunuh. Sayyidina Osman kata tak payah. Aku rasa masa dah sampai, untuk ajal dia dah sampai lah. Maknanya tak gunalah dia pergi bunuh pun, nanti dia akan terbunuh juga. Itu satu version lagi cerita. Ini cerita pula dia bersekongkol pula dah dengan nak bunuh Sayyidina Osman. Lainnya bercanggah. Cuma maknanya sumber kita bukan satu ni lah. Banyak kena tengok, banyak. Kalau nak mengetahui. Tapi ahli sunnah wal jamaah dalam bab ni kita tak campur tangan. Maksudnya kita kata masing-masing ada ijtihad. Perang yang berlaku, yang lepas ni dia akan bahas perang Siffin, perang Jamal tu, yang mengorbankan puluhan ribu sahabat. Kita kata dua-dua ijtihad. Muawiyah ijtihad, Sayyidina Ali tidak menjalankan tugas dia sebagai khalifah kerana tidak menyelesaikan atau menjalankan hukuman qisas kepada pembunuh Sayyidina Osman. Engkau khalifah, kau bertanggungjawab. Dan Sayyidina Ali menganggap Muawiyah memberontak, datang bawa pasukan daripada Syam sana. Tapi yang mencetuskan peperangan Abdullah bin Sabah. Dia dah hantar pasukan subuh. Maksud tu peristiwa aku waktu subuh gelap kan. Jadi dia hantar orang dia cetuskan. Akhirnya orang yang hadir ingatkan perang dah mula, akhirnya perang. Itu wallahualam sumber. Sebab benda tu kan berlaku di zaman pemerintahan Sayyidina Ali. Kita tak boleh kata hadis Nabi sebab Nabi dah wafat. So asar lah kita kata, sejarah, tarikh atau asar. Dia tak ada kaitan dengan hadis sahih, hadis tak sahih. Sebab hadis tu qaul Nabi je. Kalau qaul sahabat mungkin hadis mauquf. Mana kalau sahabat yang terlibat dalam perang itu menceritakan bab tu, itu mungkin yang dipanggil hadis mauquf. Hadis mauquf ni hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Dia tak ada kaitan dengan Nabi. So hadis mauquf pun perlu kaji sanad dia lah. Maknanya sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang, dan tentulah yang terlibat lah yang akan cerita kan. Sahabat yang terlibat dalam perang Jamal, perang Siffin yang masih hidup lah. Yang mati tu tak boleh buat apa lah, dia terkorban dalam perang, syahid dua-dua sekali. Yang masih hidup tu dah tentu dia akan cerita apa yang terjadi sebenarnya. Maka kalau ada periwayatan yang sahih melalui sanad-sanadnya, itulah kita pegang tu je.
Itu perlu dikaji juga dari sudut tu. Kitab ni hanya mungkin dia cerita secara umum sajalah apa yang terjadi ketika itu. Di sini kita tak nak, kerana kita tetap pegang kepada ahli sunnah. Maknanya sama ada Sayyidina Ali ke atau Muawiyah, dua-dua sahabat Nabi radhiyallahu anhum warḍan, itu ahli sunnah wal jamaah. Walaupun ada beberapa figura ulama ahli sunnah juga yang cenderung kepada Sayyidina Ali, menyalahkan Sayyidina Muawiyah, itu kita tak campur tangan lah, kita orang awam. Mereka mengatakan bahawa pengangkatan Sayyidina Ali dilakukan kaum pemberontak dengan paksaan. Golongan Muawiyah di Syria ini mengangkat Sayyidina Muawiyah menjadi khalifah pengganti Uthman bin Affan. Maka terjadilah dua orang khalifah, yang satu di Madinah yang sah, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, dan yang lainnya sebagai tandingan di Syria, iaitu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini mungkin pengikut dia. Mungkin bukan daripada Muawiyah sendiri, mungkin pengikut lah yang baru-baru. Wallahu a'lam. Sebab bahaya kita kan, sahabat Muawiyah walaupun macam mana pun tetap dia sahabat tu je, walaupun dia baru kan, dia berbanding dengan Sayyidina Ali jauh beza tu. Sayyidina Ali kan dah awal-awal umur belum balik lagi masuk Islam lah. Nabi kecil-kecil dia antara pemuda yang, budak-budak yang paling awal masuk Islam, tak balik lagi. Dan Muawiyah ni Fatah Mekah pun dia lagi. Fatah Mekah pun dia lagi. Jadi macam mana tu? Akhirnya dipanggil balik kan. Muawiyah pun bapak dia Abu Sufyan pun dah dekat nak Fatah Mekah baru masuk Islam. Memang nampak di satu sudut tu memang lebih kepada Sayyidina Ali lah, tapi masalahnya Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum warḍan, dan kita nak mengecualikan Muawiyah, siapa kita kan? Ulama tak tahu, tapi bukan cakap-cakap kosong. Macam Syekh Sa'id Mamduh pun dalil-dalil dia datangkan tu, sampai siapa dengar hujah dia boleh terpengaruh lah. Cuma Wallahualam, kita ahli sunnah tak campur dalam bab ni. Dalam menentukan siapa betul siapa salah, masing-masing ijtihad. Apa yang terjadi kehendak Allah Ta'ala. Sebab dia orang pertikaikan al-qatil wal-maqtul finnar. Hadis Nabi sahih, orang yang membunuh dan dibunuh sesama Islam duduk masuk neraka. So macam mana di sini kita boleh kata kita tak campur. Ini bukan urusan kita. Tak ada dalam kubur tanya Muawiyah Sayyidina Ali. Dalam kubur tak tanya. C. Golongan yang ketiga dikepalai oleh Siti Aisyah Ummul Mukminin. Ini pun satu masalah lagi ni. Adakah dikepalai itu masalah tu? Maknanya diketuai ya. Sayyidina Aisyah, ulama satu sudut lagi yang saya dengar, dia ditipu. Jadi orang tahu permusuhan di antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali itu, orang tahu lama dah. Apalagi orang munafik tahu lagi lah. Korek. Sebab apa Siti Aisyah tak bercakap dengan Sayyidina Ali sampai mati? Kes tu lah, bunga bukan sekuntum. Kan kes tu. Kes dia ketika berlaku fitnah, dia panggil peristiwa ifk, hadisul ifk, iaitu tuduhan palsu yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik, terhadap Siti Aisyah yang berzina dengan seorang sahabat Nabi itu kan. Apa nama dia? Safwan. Safwan. Kes dia tertinggal kan, dia tertinggal kalung dia hilang. Lepas tu dia patah balik. Lepas tu orang ingat dalam sekedup unta tu Siti Aisyah ringan dan naik orang jalan. Safwan ni tugas dia untuk mencari siapa-siapa yang tertinggal, kalau benda-benda tercicir. Dia pergi tempat, jumpa Siti Aisyah. Lepas tu dia naikkan Siti Aisyah dalam unta dia, jalan. Bila semua dah sampai Madinah, lama sikit baru sampai Safwan dengan Aisyah. Dating nampak kat belakang. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Sebar fitnah. Kat sebulan baru wahyu turun. Sampai panjang cerita lah. Wahyu turun, Allah sendiri membebaskan tuduhan tu. Jadi sebelum turun wahyu membebaskan tuduhan tu, Nabi jadi macam serba salah lah. Serba salah. Sebab apa? Kenapa Allah diam je ni? Kenapa tak bagi tahu awal-awal lagi kan? Sepatutnya awal-awal lagi ya. Datang jawapan daripada Allah.
Jadi bila Allah tak bercakap, Allah tak turunkan wahyu menjelaskan keadaan, Nabi lagi bertambah rasa macam betul kan ikut. Kan. Satu Nabi tanya Barirah, tanya Sayyidina Ali, apa pendapat kau? Kan. Maka Barirah kata, wallahi aku tengok Aisyah ni budak istilah kita budak ingusan. Dia tak tahu apa, umur berapa tahun. Umur ketika kahwin bersama dengan Nabi di Madinah umur berapa tahun? Kan? 9 tahun. Kalau paling bukan masa tu mungkin belas-belas, 12, 13 mungkin. Apa tahu sangat nak dating nak buat apa, Allah nauzubillah, curang pun semua. Jadi dia baik. Sayyidina Ali dia tengok Nabi runsing. Dia tak mau Nabi terlalu memikirkan bab ni. Dia kata, ya Rasulullah, banyak lagi perempuan-perempuan yang soleh. Siti Aisyah dengar. Siti Aisyah dia terdengar perkataan tu. Dia punya sakit hati dia. Yalah, maksudnya seolah-olah, tak payahlah nak pening-pening ya Rasulullah, banyak lagi perkara agama untuk difikirkan. Tak payah nak pening-pening pada seorang ni, bunga banyak lagi, bukan sekuntum punya bunga pun. Faham tak? Dia dengar. Semenjak tu sejarah lah cerita, dia tak pernah tegur, tak pernah bercakap dengan Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Ali nak wafat baru dia datang. Itu pun sebagai kalau tak kerana Islam, dia kata aku tak datang. Itu ada isu lah. So bila ada isu antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali macam tu, biasalah sahabat sama sahabat macam kita manusia juga kan, adalah benda-benda yang kita tak suka. Siti Aisyah dengar orang cakap macam tu kat dia mestilah marah kan. Jadi seolah-olah macam Sayyidina Ali membenarkan tuduhan tu lah terhadap dia kan, bunga bukan sekuntum. Geram. Lepas tu bila orang dapat tahu Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali memang ada kes, ketika Muawiyah perang dengan Sayyidina Ali, dia orang pergi jumpa Sayyidina Aisyah, kata Ali ni buat hal bunuh Osman, apa tipu dia, bawa dia pergi perang Jamal. Tu dia panggil perang Jamal tu. Dia didudukkan di atas unta yang tinggi supaya orang semua tengok dia. Nampak ni isteri Nabi Aisyah menyebelahi Muawiyah, bermakna Sayyidina Ali salah. Takkan Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin menyebelahi orang yang salah, mestilah menyebelahi yang betul. Dia ditipu. Dan Sayyidina Ali akhirnya perang, tangkaplah, namanya kalah, tangkap, hantar balik ke Madinah. Jadi tak tahulah, di sini dia kata dikepalai oleh Aisyah, iaitu Ummul Mukminin, artinya ibu seluruh mukmin, dan diikuti oleh Talhah dan Zubair, dua orang sahabat Nabi utama. Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, antara dua orang daripada 10 sahabat yang dijanjikan syurga, asyarah mubasyarah. Jadi wallahu alam, saya tak sini tak ikut yang ni lah. Dia bukan. Sebab ni semua akan membuka lagi pintu-pintu fitnah yang lebih besar lagi. Dia tak Siti Aisyah tak macam tu lah. Walaupun marah personally, tapi tak sampai dah tahap mengapalai satu lagi pasukan untuk menentang Sayyidina Ali. Itulah tak mungkin Siti Aisyah macam tu lah. Islam suruh ke kita berperang sama sendiri kan? Itu dah menyalahi Islam punya tak mungkin orang-orang besar macam isteri Nabi yang berpegang geram banyak pasal aku nak perang dengan dia. Tak mungkin. Orang tipu dia, api-apikan dia, dibawa. Tak tahulah wallah siapa yang pergi bawa dia tu, dia lebih tahu lah apa yang dia cakap kan. Jadi akhirnya dia datang, tapi bukan dia yang mengetuai itu, tidak. Golongan ini tidak mengakui pengangkatan Sayyidina Ali sebagai khalifah keempat kerana pengangkatan dengan paksaan, tetapi tidak menyalahkan Sayyidina Ali dalam soal pembunuhan terhadap Sayyidina Osman, khalifah ketiga. Okey sikit kot daripada yang tadi. Tadi kata tak layak jadi khalifah dan bersubahat dalam pembunuhan Sayyidina Osman. Tu teruk lagi, tu Muawiyah kena tuduh. Ini pula Siti Aisyah, dia tak katalah subahat dalam pembunuhan Osman, tapi macam naik jawab mengangkat diri sebagai khalifah lah. Ini memaksa diri dengan mengangkat diri sebagai khalifah.
Mereka tidak menuntut bela atau darah Uthman. Baik dicatat bahawa Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak ada di Madinah ketika terjadi pemberontakan terhadap Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, tetapi Talhah dan Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma berada di Madinah dan ikut mengangkat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tetapi kemudian dikatakannya bahawa ketika pengangkatan itu pedang terhunus di atas kepala kami. Dipaksalah. Kerana iktiraf dia ke tak iktiraf jadi khalifah. Wallahu alam, benar atau tidak kisah ni perlu ada sanad. Di golongan keempat dikepalai oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, dan diikuti oleh sahabat yang lain iaitu Muhammad bin Salamah, Uthman bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hasan bin Thabit, Abdullah bin Salam dan sahabat yang lain. Golongan ini tidak ikut mengangkat Sayyidina Ali sebagai khalifah, tidak ikut menyalahkan Sayyidina Ali dalam pembunuhan terhadap Uthman bin Affan, dan juga tidak ikut menyokong Sayyidina Muawiyah di atas Damaskus. Tidak mengangkat Sayyidina Ali sebagai khalifah ni satu persoalan sebenarnya. Itu perlu di highlightkan tu. Betul ke tidak tu wallahu alam, saya tak pasti. Cuma yang pastinya tak campur dalam urusan tersebut. Ini golongan ni tak campur dalam pertikaian yang berlaku di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Di sini yang ulama ambil dalil tak mengundi tak apa. Golongan yang berkecuali. Golongan yang berkecuali. Antaralah ada ulama ambil. Di sini kan politik ni. Jelas kan nampak berbuat kuasa sekarang ni. Khalifah. Muawiyah, Sayyidina Ali. Osman, semua khalifah, petikan khalifah dibunuh, dia diangkat posisi ni, tak nak iktiraf jadi khalifah, kan politik. Zahirnya lah politik. Ini tak campur tangan. Kau nak rebut kuasa, lantak kau, tak campur. Kau nak undi siapa, undi aku tak nak undi. Itu kias lah. Menurut sebahagian pendapat yang tak campur dalam pertikaian politik tersebut. Mereka lebih suka menjauhkan diri dari politik. Jelas. Lihat kitab Fajar Islam karangan Muhammad Amin halaman 254. Inilah 4 golongan umat Islam yang timbul sesudah terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan pada masa khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, tetapi golongan-golongan ini terkecuali kaum Syiah tidak ada yang menjadi firqah, soalnya habis di situ sahaja. Walaupun tak tahu, ini kan dia petik daripada kitab Fajar Islam. So bukan dia sendirilah. Dia petik benda ni daripada kitab Fajar Islam, iaitu sekarangan Muhammad Amin tu. Muhammad Amin tu pula petik daripada mana, kena kaji sampai betul. Ini maknanya kita tak salahkanlah, saya tak salahkan Kiai Saifuddin Abbas ni, dia hanya cuma nukilkan saja. Dan Muhammad Amin ni pun Fajar Islam tu majalah Malaysia pun orang tak akhir juga. Dia petik daripada mana pun perlu dikajilah sumber dia. Allahu alam, peperangan sesama Islam. Allah panjangnya. Sampai 124. Lepas tu 125 baru dia cerita tentang i'tiqad. Ini sejarah kemunculan. Ini cerita sejarah kemunculan. Menarik sebenarnya, tapi dah pukul 12 ni. Macam mana? Soalan? Teruskan baca. Soalan Ya, ada soalan. Apa? Qul huwallah. Wallahu alam. Yang pertama, siapalah saya untuk komen. Yang kedua, mana boleh tak jawab. Apa pendirian kan? Wallahu alam, ni menurut saya. Okey, yang pertama, apabila kita nak memahami ayat-ayat Al-Quran, maka kita kena melihat kepada para ulama lah. Para ulama. Jadi memang jumhur mufassirin, bahkan mungkin ijma' kot, menafsirkan kul huwallahu ahad tu, dhamir huwa itu memang kembali kepada Allah. Dan wallahu alam, yang saya dengar ni video Syekh Rahimuddin lah. Saya bukan tak kenal langsung, dekat 2-3 tahun juga saya ikut pengajian dia sebelum saya disibukkan dengan kuliah lah. Jadi dia tak menafikan dalam video tu. Dia pun sebut bahawa jumhur menafsirkan
Qul huwallahu ahad, huwa tu kembali kepada Allah. Betul? Dia tak nafi. Dia tak kata apa yang ditafsirkan Qul huwa itu kembali kepada adalah salah. Dia tak cakap macam tu. Ada dia cakap macam tu ke? Tak ada kan? Cuma menurut pandangan Sufi, Al-Abdul Qadir Al-Jili dalam kitab Insanul Kamil kan, Sufi ni dia ada satu lagi dia panggil tafsir isyari. Tafsir isyari. Contohlah saya bagi tafsir isyari, tak tahulah betul ke tak betul, tepat ke tidak, saya bagi contoh saja. Salah lah, minta maaf. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu tanya sahabat-sahabat Nabi ketika di khalifah, apa tafsir surah Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. So orang sahabat membangun bagi tafsir, datang pertolongan Allah kan, kamu akan melihat manusia berbondong-bondong. Itu kan maknanya Allah bantu Nabi dalam Fatah Mekah, akhirnya semuanya masuk Islam kan. Maka bertasbihlah memuji Allah dengan memujinya dan meminta ampun, Allah Maha penerima taubat. Tu Nabi Sayyidina Umar tanya Ibnu Abbas, apa pendapat kamu tentang ayat ni? Dia kata ayat itu menunjukkan bahawa ajal Nabi Muhammad SAW sudah hampir. Ajal Nabi Muhammad SAW sudah hampir. Ada ke dalam surah tu sebut? Ada ke dalam surah tu sebut bahawa sesungguhnya ajal Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ajal sudah pun hampir? Ada. So isyarah daripada ayat itu menunjukkan Nabi tak lama lagi nak wafat. Dan Sayyidina Umar iktiraf, kata ni betul. Tapi tak menafikan yang tadi. Isyarah daripada itu difahami daripada surah itu bahawa Nabi akan wafat tak lama lagi, dah sampai, dah hampir dah ajal Nabi. So dia panggil tafsir isyari. Tafsir isyari. Jadi wallahu ta'ala alam, Qul huwallahu ahad itu kan, surah itu kan menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Betul? Semua orang sepakat Qul huwallahu itu asbabun nuzul dia pun menceritakan tentang siapa Allah tu, maknanya antara sifat-sifat Allah dia tak banyaklah, tak semua kan, 4 ayat je. Menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Jadi Sufi ni dia berfahaman Allah Ta'ala ni untuk menerangkan ataupun menjelaskan, atau istilah dia orang tajalli. Istilah dia tajalli. Allah nak mentajallikan sifat-sifat dia tu, dia mesti ada majlah dia. Majlah, tempat untuk ditajallikan sifat itu dia panggil majlah. Jadi sebenarnya makhluk Allah ni adalah majlah bagi segala sifat-sifat Allah. Cuma makhluk yang paling sempurna itu, yang paling banyak menjadi majlah bagi tajalli sifat Allah itu adalah manusia. Manusia sebaik-baik kejadian. Contohnya sifat sabar, sifat penyayang. Ada batu penyabar, batu penyayang. Ada. Batu tidak represent Allah punya qualities, Allah punya sifat. Dia bukan majlah bagi sifat itu. Dia hanya sebagai makhluk yang menjadi majlah bagi sifat Allah tu, ada sifat khalq atau Allah tu khaliq. Contoh batu. Kewujudan batu itu menunjukkan Allah tu sani', Allah tu khaliq. Majlah dia kat situ saja. Dan dia keras, dia warna tu, dia bentuk tu, itu dia majlah bagi sifat bari, musawwir. Allah membentuk, contohnya daun. Allah bentuk macam-macam daun. So daun itu, pokok itu menjadi majlah bagi sifat Allah al-musawwir contohnya. Tapi manusia ni lebih banyak lagi dia menjadi majlah bagi tajalli sifat-sifat Allah. So kita nak tahu Allah tu Maha Penyayang, kita tahu apa benda tu penyayang? Tahu apa benda tu penyayang? Apa itu pemaaf? Apa itu pemberi? Kita faham ni bagaimana mana? Ada kita faham makna penyayang itu, kita terus tengok Allah, oh penyayang. Kita dapat faham penyayang tu daripada mana? Manusia juga. So, tapi bukanlah bermakna Allah bagi sifat dia tu kepada manusia. Tak. Allah tunjuk macam sampel lah. Bahasa mudah kita kata macam sampel. Jadi Allah jadikan insan di kalangan manusia itu sendiri insan kamil, yang paling kamil itu Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itulah majlah yang paling sempurna sekali untuk Allah mentajallikan sifat-sifat dia supaya kita boleh kenal Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi
bila Nabi Muhammad SAW dah wafat, adalah dia punya pengganti-pengganti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, adalah dia sampai setiap zaman tu ada wali kutub dia panggil yang merupakan insan kamil. Cuma zaman sekarang kita tak tahu siapa insan kamil tu. Jadi seolah-olah insan kamil itu dia adalah model ataupun majla bagi tajalli sifat Allah yang paling sempurna di kalangan makhluk-makhluk lain atau manusia lain. Jadi apabila surah Qul Huwallah itu menceritakan tentang sifat-sifat Allah, so majla dia atau model dia insan kamil. So huwa itu difahami oleh orang sufi bahawa untuk mengenal Allah itu lihatlah pada insan kamil. Jadi seolah-olah huwa itulah insan kamil. Tanpa menafikan bahawa ulama menafsirkan huwa itu adalah kembali kepada Allah. Isyarah dia itu macam tadilah dalam Iza Ja'a Nasrullah, mana ada bagi tahu kata ayat tu Nabi akan wafat sebentar lagi. Isyarah itu difahami daripada surah tu Nabi dah tak lama lagi akan wafat. So difahami daripada surah tu untuk kita mengenal Allah, kenal sifat dia. Dan mengenal sifat Allah, maka kenallah insan kamil sebab dia majla bagi tajalli sifat Allah. So huwa tu boleh diisyarahkan kepada insan kamil. Itu yang saya faham lah. Tak ada pun nak syirik, nak kata Allah tu huwa tu maknanya Nabi Muhammad itu Allah. Siapa kata Nabi Muhammad itu Allah? Kalau Nabi Muhammad itu Allah, dah lama lah orang sembah Nabi Muhammad. Sahabat sembah Nabi Muhammad. Betul? La ilaha illallah Muhammad Allah. Betul? Adakah dia sembahyang la ilaha illallah Muhammad Allah ke dia Muhammad Rasulullah, nak tanya dalam tasyahud. Kalau dia kata itu Muhammad itu adalah Allah, siapa? Orang tak faham. Bab tu yang bahaya, tak memahami kalam sufi. Contohnya, solat sudah tidak lagi menjadi kewajipan bagiku. Apa maksud dia? Solat tak wajib lah. Orang tak faham, dia kata solat tak wajib. Padahal orang tu bukanlah dia maksudkan solat tak wajib bagi dia. Bagi dia solat itu dia laksanakan bukan kerana sebagai satu beban, satu kewajipan, satu kelazatan bagi dia. Tapi orang tak faham dengar, solat tak wajib, itu sesat tu, solat tak wajib dah. So kita jangan mudahlah kita nak, selagi kita tak ada bukti yang jelas, bukan kita lah pun. Kita ada mufti seperti ini kan, kita ada mufti, kita ada qadi, kita ada hakim, dia yang berhak untuk menghukumi seseorang sesat ke kafir ke, na'udzubillah. Faham dulu cakap dia apa. Tapi satu masalah lagi lah, iaitu Nabi kata kallimin nasa biqadri uqulihim. Sorry, itu bukan kata Nabi, itu kata senari. Nabi kata anzilin nasa manazilahu. Hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi kata anzilin nasa manazilahum, tempatkan manusia pada tempat kedudukannya. Tempatkan manusia pada kedudukannya. Satu lagi qaul sanadi kallimin nasa biqadri uqulihim, bercakaplah dengan manusia berkadar dengan akal dia. Ayuhibbu ayyukaziballahu wa rasulah, apakah engkau suka untuk Allah dan Rasul didustakan? Maksudnya kalau kita cakap dengan salah orang, nanti orang akan salah faham, akhirnya dia mendustakan Allah dan Rasul. Macam tadi ya, solat sudah tidak lagi menjadi kewajipan bagiku. Orang tak faham, kata, solat tak wajib rupanya. Dia dah jadi wali, dia solat tak wajib ni. Itu yang tadi kan. Maknanya siapa yang sampai tahap tu solat dah tak wajib. Tak, dia bukan maksud solat tak wajib bagi dia. Dia laksanakan solat tu bukan sebagai satu beban atau kewajipan. Bagi dia satu kelazatan, satu munajat, bertemu dia dengan kekasih dia Allah Ta'ala. Macam kita wajib kau, kalau aku tak buat berdosa masuk neraka ni, wajib kena sembahyang. Itu saja, wallah malam minta maaf lah, ni kan dah viral ni. Jadi kalau silap, saya silap, saya tak tahu. Itu pandangan saya saja. Kita kena faham maksud orang. Setakat ni saya tak pernah nampak pun beliau nak mengajak kita ke arah kesesatan tu, tak ada. Tapi yang macam komen daripada Kiai Idrus Ramli pun kepada golongan yang ni lah. Maknanya kalau kita faham bahawa yang dimaksudkan itu huwa itu adalah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu adalah Allah, itu memang sesat. Siapa faham macam tu, dia memang sesat. Dia memang sesat. Tapi Syarih Muddin tak memaksudkan itulah, isyarah daripada itu. Itu tafsir dengan isyarah lah lain. Wallahu alam. Yang ni pun komen. Dah jelaskan dah pun soalan yang sama.
Ada lagi soalan? Sebab tu Imam Junaid Al-Baghdadi, siapa tak kenal Junaid Al-Baghdadi kan? Apa ni, imam segala sufi. Dia tak bagi menceritakan pengalaman-pengalaman rohani, tafsir-tafsir isyari ni kepada orang awam. Dia tak bagi. Majlis dia, kalau dia akan buat khusus untuk anak murid dia saja. Kalau ada orang lain tiba-tiba singgah duduk dalam majlis, dia akan tukar topik. Dia akan tukar topik, takut salah faham. Tapi Imam Kushairi kata tak boleh. Bezanya apa? Kata ulama, Imam Kushairi pada zaman tu orang sudah mula lari daripada tasawuf. Zaman Imam Junaid Al-Baghdadi tu, di dalam kurun yang ketiga tu masih ramai lagi sufi-sufi. Jadi zaman Imam Kushairi dah ramai orang yang dah tak mau bertasawuf, makin jauh daripada tasawuf. So untuk memancing orang-orang supaya kembali kepada tasawuf, dia ceritakan kelebihan-kelebihan rahsia-rahsia sufi, pengalaman-pengalaman rohani yang dimiliki oleh para wali, dia kongsikan. Bab-bab fana, bab-bab istighraq dan sebagainya lah, supaya orang tertarik dengan tasawuf dan kembali semula kepada tasawuf. Wallahu a'lam. Wahdatul wujud. Allah Akbar. Pernah soalan ini ditanyakan kepada Habib Omar rahimahullah ketika dia 2 tahun lepas tu rasanya di Masjid Raja Haji di Sabijaya. Orang tanya. Jadi bila kita kata wahdatul wujud, kalau terjemahan dia kesatuan di dalam wujud ataupun wujud yang satu. Wujud tu satu saja. Dia kata apa? Mudah je. Boleh difahami dengan betul dan boleh difahami dengan salah. Saya olah pakai bahasa saya lah. Dia cakap bahasa Arab. Maknanya boleh difahami wahdatul wujud itu dengan fahaman yang betul dan boleh juga difahami dengan fahaman yang salah. Bergantung kepada orang tu lah apa yang dia faham terhadap wahdatul wujud. Wahdah itu satu, esa, satu tunggal, wujud. Maknanya yang wujud hanya satu. Wujud satu, tidak boleh banyak. Okay. Pahaman yang betulnya bahawa wujud yang wajibul wujud itu satu. Wujud yang wajibul wujud itu satu. Tidak boleh ada wajibul wujud yang lebih daripada satu. Selain daripada wajibul wujud, yang lain dipanggil mumkinul wujud. Dia panggil mumkinul wujud, iaitu sesuatu yang boleh wujud, boleh tak wujud. Bil quwah. Ada imkan untuk dia wujud dan imkan untuk dia tidak wujud. Dan wajibul wujud, dia wajib wujud maksudnya dia tidak boleh tidak wujud. Sebelum dan selepas, yang telah lalu atau yang akan datang, dia tetap akan wujud. Maka dia qidam dan baqa. Jelas. Sebab tu kita belajar dalam akidah, wujud saja tak cukup. Sebenarnya dah kalau wujud itu kita hukum Allah wajibul wujud, sifat wajib Allah wujud, wajib wujud. So dah cukup dah menjelaskan, tapi mungkin orang tak faham, ditambah lagi qidam, baqa kan. Qidam baqa bukan sifat zaidun ala zat, tidak, dia sebagai nak menjelaskan kewujudan itu. Nak menjelaskan lagi supaya lebih jelas lagi, wajibul wujud tu maksudnya qidam, iaitu wujud yang tidak ada permulaan, bila bidayah. Dan baqa itu menunjukkan wujud yang tidak ada pengakhiran, bila nihayah. So wujud, qidam, baqa. So itu wajibul wujud. Selain daripada Allah, semuanya mumkinul wujud. Maksudnya selain Allah tu bersama sifat dia lah. Jadi selain Allah semuanya mumkinul wujud. So wajibul wujud satu, jadi wahdatul wujud itu wajibul wujud satu. Dan dalam bab lain lagi, wujud zati dengan wujud ghairu zati, macam-macam istilah keluarlah. Sebab apa? Kalau wahdatul wujud itu wujud yang wujud zati. Kalau kita wujud ghairu zati, kita bukan wujud, kita diwujudkan. Kita ni diwujudkan. So kalau diwujudkan, dia bukan wujud hakiki. Dia wujud li ghairihi, wujud majazi. So yang wahdatul wujudnya yang hakiki hanya Allah saja. Itu fahaman yang betul. Okey, fahaman wujud wahdatul yang salah.
Falsafah. Falsafah tu dia kata Tuhan wujud. Tuhan itu adalah wujud. Tuhan wujud sebenarnya saya dah beritahu dulu. Salah. Tuhan bukan wujud. Allah bukan wujud. Allah adalah zat yang maujud, yang disifatkan dengan sifat wujud. Sifat dihukumkan dengan wajibul wujud. Walaupun wujud itu bukan sifat, nanti itu pembahasan panjang lagi. So kita kata Allah itu wujud sebenarnya ringkas. Itu shortcut. Sebenarnya Allah itu wujud, bermakna Allah itu adalah zat yang maujud, yang dihukumi dengan wajibul wujud, yang dihukumkan dengan wajibul wujud. So Allah bukan wujud. Falsafah kata Allah itu wujud, itulah. Sebahagian falsafah, bukan semua, sebahagian. Sebahagian falsafah kata Allah Tuhan itu sendiri adalah wujud itu sendiri. So semua yang wujud ini adalah Tuhan. Sebab Tuhan itulah wujud. Saya wujud, meja ni wujud, bumi wujud, matahari wujud, semua kan wujud. Wujud itulah Tuhan. Faham tak? Allah Tuhan itu adalah wujud, sebab wujud satu je. Kan kita kata wujud, akhirnya kan ada satu perkataan saja ujungnya dia itu wujud. Jadi semua ni wujud, semua ni tu Tuhan. Itu salah satu daripada fahaman yang salah. Wahdatul wujud juga. Wujud, dia tak wujud. Dia tak wujud, apa tu dia tu benda? Bila tunjuk dia maknanya wujud lah. Mic wujud, meja wujud, tiang wujud, masjid, semua wujud. So Tuhan itulah, wujud itulah Tuhan itu. Sifat wujud tu Tuhan. Tuhan tu bukan zat, dia hanyalah wujud saja. Lepas tu bersiap bagi dalil lagi. Imam Abu Hasan Asy'ari kata wujud adalah ainuz zat. Wujud itulah ainuz zat itu sendiri. So setiap ainuz zat yang wujud tu adalah Tuhan. Salah lagi. Imam Abu Hasan maksudkan wujud itu ainuz zat, bukanlah maksud dia wujud itulah zat wujud itu sendiri. Maksudnya dia bukan zaidun ala zat seperti sifat-sifat ma'ani yang lain. Sifat ma'ani zaidun ala zat. Tapi wujud dia bukan zaidun ala zat. Tapi kalau bukan zaidun ala zat, dia zat lah. Tapi ulama tafsirkan lagi, Imam Fakhr Razi kata maksud Imam Abu Hasan Asy'ari itu ialah wujud itu bukan sifat yang merupakan zaidun ala zat. Dia bukan, dia satu i'tibar bagi zat saja. Ada qaul Imam Haramain dengan Abu Bakar Baqili yang kata wujud itu hal al-qaim bizat, keadaan yang wujud bagi zat ghairu mu'allalatin bil illah, yang tidak diillati oleh satu illah. Itu pendapat yang marjuh lah. Imam Haram bukan macam-macam awam. Qadi Abu Bakar Baqilani, Imam Haramain kata wujud itu adalah hal ataupun ahwal, keadaan bagi zat, tetapi keadaan yang ghairu mu'allalatin bil illah, tidak disebabkan oleh satu sebab. Berbeza dengan sifat maknawiyah, dia hal yang mu'allalatan bil illah, yang disebabkan oleh satu sebab, iaitu sebab wujudnya sifat makni qudrah, maka jadilah hal keadaan kaunuhu qadiran. Wujudnya sifat ilmu, jadilah hal keadaan kaunuhu aliman. Itu beza hal maknawiyah dengan hal nafsiyah. Kalau hal nafsiyah dia ghairu mu'allalatin bil illah, dia tidak disebabkan satu sebab. Wujud sebab zat tu ada wujud. Kalau qadir sebab ada kudrah pada zat dipanggil qadir, sebab ada sebab. Itu hal maknawiyah. So kita kata wujud itu adalah hal keadaan bagi zat. Itu satu pendapat walaupun marjuh. Yang rajahnya wujud itu adalah amrun i'tibari bagi zat. So Allah itu dia wujud. Maksudnya zat yang maujud, yang disifati, dihukumi dengan wujud. Itu betul. Imam Abu Hasan Asy'ari tak masukkan wujud itulah Tuhan, zat apa semua itu mengarut. Boleh nak manipulate bahasa apa kalam orang tu biasalah. Kalam ulama dimanipulasi itu biasa. Orang tu tak masukkan yang tu pun, tapi kau tuduh dia masukkan yang tu untuk sebagai hujah faham batil kau. Itu masalah. Boleh? Itu wahdatul wujud. Kalau ada makna ketiga, keempat, kelima, wallahu a'lam, saya tak tahu. Ada lagi ke tak maksud dia lain? Siap ada yang komen lagi, Habib Umar tak nak buka semua tu. Habib Umar cerita dua aje. Level-level orang awam. Tapi kalau level-level wali dia cerita lain lagi. Ada maksud ketiga, keempat lagi.
tahakum ataupun tasannu' tu. Pergi jumpa Habib Omar. Betul ke Habib? Betul ke Habib? Ada yang makna ketiga keempat yang rahsia yang tak boleh diketahui oleh orang awam. Jangan tahakum, tasannu'. Tanya tu, betul lah. Kita pula bagi hukum. Sebenarnya Habib tak cerita semua tu. Macam mana kau tahu? Paling kau pergi sini tanya, buktikan lah. Daripada mulut Habib Omar sendiri. Ada makna yang tak boleh diketahui oleh Islam. Ada macam tu kepada benda yang tak boleh diketahui oleh umat Islam yang lain. Allahu'alam. Setakat tu dua je waktu tu. Satu fahaman yang betul, satu fahaman yang salah. Sebab dia hanya satu uslub kan. Wahdatul wujud. Apa makna dia? So betul atau salahnya kembali kepada orang yang menafsirkan makna wahdatul wujud tu. Kalau faham dia tak bercanggah dengan ahli sunnah, okey. Kalau bercanggah, tapi bila ada perselisihan, satunya yang betul, satunya yang tak betul, kan kita ada kaedah darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Yang menolak kemudaratan ataupun mafsadah itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Apa sangatlah maslahat pada istilah wahdatul wujud itu kalau ada wujud lagi satu fahaman yang salah yang memahami wahdatul wujud itu dengan makna yang batil. Sebab tu Selangor haramkan. Fatwa dia tak pandang betul tak betul, dia pandang kesan kepada masyarakat. Itu fatwa. Mufti akan bagi fatwa apa kesan dia kepada masyarakat. Walaupun nanti mungkin kalau kita kata tak betul, itu sebenarnya maknanya macam ni. Tapi ada kemungkinan tak sampai mesej tu kepada sebahagian rakyat, sebahagian masyarakat. Akhirnya dia memilih makna yang salah tentang wahdatul wujud. Akhirnya sebab apa? Fatwa kata okey. Itu lebih baik daripada mengharamkan. Mengharamkan bukannya haram syar'i, maknanya berdosa. Maknanya kita melarang. Haram maksudnya melarang. Haram tu kan maksudnya larangan. Melarang daripada kita cuba untuk berpegang dengan fahaman tersebut selagi kita tak faham betul-betul makna dia. Dan kita tak diwajibkan, tak ditaklifkan pun untuk mengikut wahdatul wujud tu. Cuma kalau kita nak tahu lebih lanjut, kena ada pergi jumpalah ulama-ulama yang betul-betul faham, tengok diterangkan macam mana makna dia. Kalau betul, salah. Jadi walafaz yang sama. Bergantung kepada orang yang menafsirkan. Wallahu alam. Ada lagi? Cukup Jadi setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik, kelemahan salah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan kita faham dan sampaikan dan kita tangguh dengan kafarah. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.